Seperti yang diketahui umum, Elon Musk merupakan antara manusia terkaya di dunia. Beliau merupakan pengasas SpaceX dan arkitek produk Tesla. SpaceX terkenal dengan membangunkan teknik kejuruteraan kita semula, roket setelah dilancarkan. Satu teknologi yang pertama kali dilakukan seumpamanya di dunia. SpaceX telah dianugerahkan kontrak bagi misi manusia ke bulan dan Marikh oleh NASA. Baru-baru ini, SpaceX membangunkan roket terbesar di dunia bagi uji cuba roket dengan muatan besar dan berat ke angkasa lepas. Roket Starship SpaceX yang pada suatu hari nanti boleh membawa manusia ke bulan dan Marikh meluncur ke langit selama 4 minit sebelum ia meletup semasa penerbangan ujian sulungnya. Namun, mereka yang menyaksikan roket terbesar di dunia meletup menjadi berbola api sebaliknya memberi sorakan dan tepukan gemuruh. Persoalannya, apa punca letupan ini? Astrolab membawa anda roket terbesar dunia, Starship SpaceX. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Kapal angkasa Starship dan roket Super Heavy SpaceX secara kolektif dirujuk sebagai Starship, mewakili sistem pengangkutan boleh guna semula sepenuhnya yang direka untuk membawa kedua-dua anak kapal dan kargo ke orbit bumi, bulan, Marikh dan seterusnya. Starship akan menjadi kenderaan pelancar paling berkuasa di dunia yang pernah dibangunkan, mampu membawa sehingga 150 tan metrik seberguna sepenuhnya, ketinggian mencapai 120 meter, diameter 9 meter dengan muatan 100 hingga 150 tan. Starship ialah kapal angkasa yang boleh diguna semula sepenuhnya dan peringkat kedua sistem Starship. Kenderaan itu memiliki bahagian muatan bersepadu dan mampu membawa anak kapal dan kargo ke orbit bumi, bulan, Marikh dan seterusnya. Starship juga mampu mengangkut dari satu tempat ke tempat lain di bumi, membolehkan perjalanan ke mana-mana di dunia dalam masa 1 jam atau kurang sejam. Super Heavy ialah peringkat pertama atau penggalak. Sistem pelancaran Starship dikuasakan oleh 33 enjin Raptor menggunakan metana cecair sub sejuk dan oksigen cecair. Super Heavy boleh diguna semula sepenuhnya dan akan memasuki semula atmosfera bumi untuk mendarat semula di tapak pelancaran. Enjin Raptor pula ialah enjin pembakaran berperingkat metana oksigen, boleh guna semula yang menjanakan sistem Starship dan mempunyai tujahan 2 kali ganda daripada enjin Falcon 9 Merlin. Starship akan dikuasakan oleh 6 enjin, 3 enjin Raptor dan 3 enjin Raptor Vacuum (RVAC) yang direka untuk digunakan dalam ruang hampa gas udara. Super Heavy akan dikuasakan oleh 33 enjin Raptor dengan 13 di tengah dan baki 20 di sekeliling perimeter hujung belakang penggalak. Percubaan pelancaran Starship orbit pertama SpaceX menyaksikan roket paling berkuasa yang pernah dibina melambung ke ketinggian baru yang epik. Penerbangan Starship pada masa hadapan bertujuan untuk memulakan era baru penerokaan angkasa lepas, termasuk menghantar manusia ke bulan dan Marikh dan membolehkan perkembangan astrofizik dan sains planet baru. Starship 2 kali lebih kuat berbanding roket angkasa baru NASA yang terbang buat kali pertama pada bulan November. Sebelum ini, Starship hanya melakukan beberapa ujian altitude rendah di atas lokasi pelabuhan angkasa SpaceX di Boca Chica, Texas. Matlamat utamanya adalah untuk mencapai angkasa lepas dan mengembara ke seluruh dunia. SpaceX mahu menggunakan Starship untuk menjajah Marikh. NASA menyasarkan untuk menggunakan kenderaan itu bagi membantu mendaratkan angkasawan di permukaan bulan pada tahun-tahun akan datang sebagai sebahagian daripada misi Artemis yang dirancangnya. Dan saintis pula mengimpikan bagaimana mereka boleh menggunakan saiz Starship yang besar untuk membawa teleskop besar atau misi planet ke angkasa lepas. Tetapi sebelum kapal angkasa raksasa itu boleh mengorbit, ia mula menjunam tanpa kawalan di langit sebelum satu lagi letupan besar berlaku,
roket Starship yang besar itu berlepas dari landasan pelancaran di selatan Texas dan kemudian meletup sebelum ia mencapai ruang angkasa, menamatkan penerbangan ujian utama pertama roket terbesar yang pernah dibina. Starship dan penggalaknya mengosongkan pad pelancaran dan melonjak sehingga 39 km tinggi. Kemudian berputar di luar kawalan dan meletup 4 minit dalam penerbangan sebelum kapal itu dijangka berpisah seperti yang dirancang. Namun perlu diketahui, hakikat bahawa ia meluncur dari pad pelancaran dikuasakan oleh sehingga 33 enjin yang menembak secara serentak, menandakan satu langkah besar di luar apa yang SpaceX dapat lakukan setakat ini. Dengan roket berteknologi tinggi, Starship memberikan penghujung yang agak menakjubkan kepada ujian yang benar-benar luar biasa. Kira-kira 4 minit selepas roket raksasa SpaceX terangkat dari landasan pelancarannya di Texas, ia meletup menjadi berbola api di atas Teluk Mexico sebelum sempat mencecah ruang angkasa. Walaupun SpaceX belum lagi berkongsi banyak butiran tentang apa yang berlaku semasa pelayaran sulung Starship, satu fakta perlu diketahui. Ia sengaja diarah untuk diletupkan. Roket dimusnahkan di udara bagi mengelakkan nyawa orang ramai terdedah kepada risiko serpihan. Rutin harian sejak ujian tanpa anak kapal, tiada kecederaan atau kerosakan harta benda yang besar kelihatan telah dilaporkan. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan selepas kejadian itu, SpaceX berkata Starship mendaki kira-kira 26 batu di atas lautan sebelum mula kehilangan altitude dan jatuh. Kemudian arahan penghancuran diri dihantar kepada penggalak dan kapal yang tidak dipisahkan seperti mana yang dirancang. Apa yang akhirnya mencetuskan perpecahan itu tidak jelas sepenuhnya. Siasatan menjurus kepada sama ada tekanan aerodinamik yang merosakkan kenderaan atau sistem penambatan penerbangan. Semasa Starship mendaki naik, kamera menangkap pemandangan pelbagai nyalaan di bawahnya kelihatan menunjukkan beberapa enjin mati. Starship ialah roket dan kapal angkasa yang sangat berat, dibina untuk membawa kargo dan angkasawan yang besar ke angkasa lepas. Pencakar langit keluli tahan karat itu setinggi 400 kaki mempunyai daya tujahan 2 kali ganda berbanding roket bulan Mega NASA yang terbang ke angkasa buat kali pertama 5 bulan lalu dan dijana dengan lebih 10 juta kilogram metana cecair dan oksigen. Walaupun Starship tidak pernah mencapai angkasa, pakar industri sebahagian besarnya menganggap pelancaran itu sebagai kejayaan separa kerana roket itu berjaya meluncur dari menara pelancaran dan mengembara lebih tinggi daripada mana-mana prototipe Starship sebelum ini. SpaceX sentiasa membangunkan roket secara berbeza berbanding NASA, bekerja sedikit lebih kemas dan lebih pantas untuk mencapai matlamatnya. Dari segi pengakhiran bahan letupan, pegawai keselamatan pelabuhan angkasa dikehendaki menamatkan penerbangan jika berlaku kegagalan roket ke kawasan di mana risiko serpihan mengenai seseorang di atas tanah boleh melebihi kebarangkalian 1 dalam 30 juta. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space. Nice launch trajectory countdown net. Pad is clear. 10, 9, 8. Launch auto sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go for launch. Vehicle is supersonic. Stage separation confirmed.
Falcon, separation confirmed. Stage 1 is transonic. Landing legs have deployed. And Falcon 9 has landed. Indonesia kini membangun menjadi gergasi teknologi dunia, memperkasakan jaringan capaian jalur lebar dengan luas dan lebih efektif. Presiden Indonesia kini memulakan langkah besar dengan bekerjasama dengan SpaceX. Indonesia melancarkan satelit Satria 1 untuk merevolusikan sambungan internet dan merapatkan jurang digital. Satelit itu berjaya dilancarkan ke orbit oleh roket SpaceX Falcon 9 dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Syarikat pada 18 Jun dan akan mula beroperasi pada Januari tahun depan, sekaligus menyediakan kualiti internet yang lebih baik ke kawasan luar bandar Indonesia. Astrolab membawa anda Satria 1 Indonesia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Satria 1 dibawa oleh roket Falcon 9 milik SpaceX dari landasan di Cape Canaveral, Florida. Falcon 9 ialah roket yang mendarat secara menegak dan boleh digunakan semula untuk misi seterusnya. Peringkat pertama pelancaran Satria 1 berjalan lancar sehingga pendorong pertama dilepaskan dan kemudian Falcon 9 mendarat dengan sempurna di bumi. Pada peringkat kedua, Satria 1 meneruskan perjalanan sambil dibawa oleh pendorong kedua menuju ke orbit geosegerak. Tidak lama selepas lepas landas, penggalak peringkat pertama Falcon 9 kembali ke bumi untuk mendarat menegak pada kapal drone SpaceX A Shortfall of Gravitas yang ditempatkan di lautan Atlantik di luar pantai Florida. Touchdown yang berlaku 8.5 minit selepas lepas landas menandakan pelancaran dan pendaratan ke-12 untuk penggalak khusus ini. Antara usaha sebelum ini ialah 4 misi Dragon ke stesen angkasa antarabangsa untuk NASA. 2 daripadanya kru dan 2 daripadanya penerbangan bekalan semula robot. Satria 1 mengambil masa 27 minit untuk tiba di orbit yang ditetapkan. Satria 1 akan memberikan akses internet di kawasan pedalaman. Satelit ini direka dapat memudahkan perkhidmatan internet di 50,000 titik kemudahan awam dengan kelajuan 4 MB per saat. Satelit ini dibina oleh satelit Nusantara 3 dan dipasang oleh Thales Alenia Space di Perancis menggunakan platform Spacebus Neo. Kos pelaburan untuk membuat Satria 1 adalah sebanyak 2.49 bilion ringgit. Salah satu sebab kos yang bertambah adalah kerana pada asalnya Satria 1 akan diangkut menggunakan pesawat Antonov, tetapi ini tidak dapat dilakukan kerana perang antara Rusia dan Ukraine. Pengangkutan Satria 1 dilakukan oleh kapal kargo Nordic dari Perancis ke Cape Canaveral melalui laut yang mengambil masa 17 hari. Pelancaran Satria 1 adalah salah satu usaha dalam pembangunan infrastruktur digital yang saksama di pusat perkhidmatan awam di seluruh Indonesia. Satria 1 ialah satelit pelbagai fungsi milik kerajaan pertama di Asia dengan kapasiti terbesar. Satria 1 akan menangani keperluan capaian internet khususnya untuk perkhidmatan pendidikan, kesihatan dan kerajaan termasuk pertahanan dan keselamatan di pelbagai wilayah khususnya kawasan terpencil. Peringkat atas Falcon 9 sementara itu terus membawa Satria 1 ke orbit pemindahan geosegerak. Akhirnya menempatkan satelit itu di sana hanya dalam tempoh 37 minit selepas landas. Satria 1 diringkaskan daripada satelit Republik Indonesia akan dikendalikan oleh kerajaan Indonesia oleh syarikat Indonesia PSN. Satria 1 akan mempunyai kapasiti pemprosesan sebanyak 150 bilion bit sesaat. 3 kali ganda kapasiti 9 satelit telekomunikasi yang digunakan Indonesia pada masa ini. Terdapat 11 stesen bumi yang tersebar di pelbagai tempat di Indonesia antaranya Cikarang, Batam, Banjarmasin, Pontianak, Tarakan, Manado, Kupang, Ambon, Manokwari dan Jayapura. Stesen ini menyokong operasi satelit. Pusat kawalan utama dan pusat rangkaian satelit terletak di Cikarang, Jawa Barat, manakala terdapat juga pusat kawalan sandaran di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PSN sedang bekerjasama dengan Institut Penyelidikan Peralatan Elektronik China Barat Laut untuk membina antena di 11 pintu masuk. Selain itu, Indonesia sedang menyediakan satelit sandaran
untuk memenuhi keperluan satelit internet negara tersebut. Pembinaan satelit ganti sedang dijalankan di Los Angeles dan 85% telah pun siap. Dirancang bahawa satelit sandaran ini akan dilancarkan pada Oktober 2023. Kerjasama Elon Musk melalui SpaceX dan Indonesia melancarkan satelit ini bertujuan memberi liputan internet berkelajuan tinggi ke kawasan terpencil di lebih 17,000 pulau di kepulauan itu. Lebih 1/3 daripada penduduk Indonesia tidak mempunyai akses kepada internet, terutamanya di kawasan terpencil, dan berharap satelit itu akan menghubungkan capaian internet kepada 90,000 sekolah, 40,000 hospital dan bangunan kerajaan. Indonesia merupakan sebuah negara besar dan dinobatkan antara negara yang mempunyai pulau terbanyak di dunia. Presiden Indonesia tekad dalam membangunkan industri aeroangkasa di Indonesia bagi memperluaskan jaringan internet di negara tersebut sepakat dengan konsep pembangunan bandar baru Nusantara. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space. Seperti yang kita sedia maklum, Starship iaitu roket terbesar SpaceX yang juga terbesar di dunia meletup sebelum mencapai ruang angkasa. Walau bagaimanapun, ia sebenarnya telah mencapai objektif sebenar pelancarannya. Kejayaan di dalam kegagalan. Starship SpaceX mencipta sejarah dengan percubaan pelancaran orbital pertamanya yang mencatatkan banyak kejayaan walaupun berlaku beberapa kegagalan enjin Raptor. Kita akan lihat misi sebenar Starship ke angkasa lepas melalui animasi yang dijana bagi menggambarkan realiti perjalanan Starship. SpaceX menetapkan had kejayaan yang rendah, meramalkan roket mega itu mungkin gagal mencapai orbit. Objektif utama pelancaran adalah untuk mengumpul data bagi pelancaran masa depan dan pengubahsuaian roket. Kenderaan tersebut mengalami kegagalan enjin semasa ujian penerbangan, kehilangan ketinggian dan mulai jatuh. Tidak lama selepas berlepas, telemetri SpaceX menunjukkan bahawa 3 enjin telah gagal. Starship berakhir dengan satu corak ledakan. Sekurang-kurangnya 6 enjin mati. Starship tidak dapat mengekalkan ketinggian dan kawalan selepas kehilangan 20% daripada kapasiti tujahannya. Hasilnya ialah roket menjunam 400 kaki. Di sebalik itu, kejayaan terbesar SpaceX ialah Starship berjaya berlepas dari menara ke titik Max-Q, yakni titik semasa penerbangan apabila tekanan pada kenderaan adalah yang paling tinggi dan mencapai ketinggian maksimum 39 km. Starship berkeupayaan membawa 100 penumpang pada satu-satu masa dan memainkan peranan dalam penerbangan satelit termasuk pembangunan tapak angkasawan di bulan dan Marikh. Rancangan utama adalah untuk Super Heavy memberikan tujahan awal kepada Starship yang kemudiannya akan menggunakan enjinnya untuk mencapai orbit. Starship akan terbang satu orbit mengelilingi bumi sebelum memasuki semula atmosfera dan menjunam secara terkawal di lautan Pasifik berhampiran Hawaii. Kegagalan roket pada pelancaran baru-baru ini menidakkan proses kemasukan ke ruang angkasa dan seterusnya ke orbit bumi. Kita akan lihat animasi bagaimana Starship dilancarkan, berpisah peringkat demi peringkat ke orbit bumi.
is complete in the liquid oxygen system on the Starship. Methane fuel load is also complete on the Starship. T-minus 2 minutes, we continue to count down. We're getting ready to disconnect the quick disconnect from the vehicle in preparation for flight. T-minus 1 minute. Very nice, very nice. Vehicle supersonic. Miko. Starship position confirmed. Second stage ignition. Boost back startup. Boost back shutdown.
Payload bay door open. Starlink deploy sequence initiated.
Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.